jumlah bukan warga negara. Dan ini dibawa oleh jawatankuasa. Jawatankuasa yang dipengerusi oleh menteri, bukan laporan minoriti. Itu mengesahkan, maka mencadangkan kepada SPR supaya membatalkan. Jawatankuasa Point of order, Tan Sri Speaker. Jawatankuasa PSC 36.6. ya, Point of order, Tan Sri Speaker. 36.6. Point of order betul. Biar saya teruskanlah. Point of order. Dah, baik. Point of order berapa? anda dengar, Yang Hormat. Balik Pulau datang mengugut. Ya, Yang Hormat. Lenggong duduk, Lenggong. Tan Sri Speaker, Datuk Speaker. Lu Selangor. Ya, 36.6. Saya duduk sini buat kerja, balik pulau datang sini mengugut saya, suruh saya keluar jumpa dia. Mohon penjelasan mengapa. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Hormat. Yang Hormat, saya Speaker. tidak maklum perkara ini dan tidak diungkapkan dalam Dewan, Yang Hormat. Datuk Speaker, boleh saya explain? Yang Hormat. Yang Hormat. Ini Yang bukti. Hormat. Perkara ini tidak diungkapkan dalam Dewan. Saya tidak melihat Ini bukti, ianya tapi melanggar. mengapa dia datang tempat saya ugut saya? Apa Tidak. hak dia datang ke sini? Jadi Apa hak? antara yang berhormat dengan yang berhormat ini, Yang Hormat. Sampai ada dulu, Yang Hormat. Apa hak? Oh Yang lah, Hormat. macam budak-budak. Balik pulau duduk, Yang Hormat. Ya, sila Yang Hormat Permatang Pau. Terima kasih. Tapi kalau Tan Sri. Ada Yang Hormat, Lenggong, duduk, Yang Hormat. Yang Muhammad rakan-rakan mempertikaikan, Boleh mencelah maka saya sejak maka saya kalau pertikaikan jumlah ini, ya kita hanya nak cadang membetulkan. Sebab itu kita ada jawatankuasa dan jawatankuasa mencadangkan, jawatankuasa juga mencadangkan, dan SPR peringkat awal beri perakuan, tidak dilakukan. Apakah ada benar bahawa tidak ada pengundi yang diragui status kewarganegaraan mereka? Yang Muhammad tahu, berulang kali kita bawa dalam parlimen kenyataan Hakim Muhammad Kamil dalam Haris Saleh lawan SPR. Ya. The instances of non-citizens dengan izin and phantom voters in the electoral roll disclosed at this trial may well be the tip of the iceberg. Pasal salah? Nak saya terjemahkan? The exposure of fraudulent practices, Belum lagi. Okey. the exposure of fraudulent practices such as massive registration of phantom voters is time consuming. However, it has to be done if we wish to defend and preserve the meaningful practice of democracy in Malaysia. As custodians of free and fair elections, the EC is duty bound to do so, to do it. Ini kenyataan hakim setelah mendengar bantahan dan dikemukakan bukti pengundi-pengundi yang disebut phantom voters. Jadi janganlah anggap saya buat kenyataan melulu. Ya. Teguran ini juga dikemukakan LSPR, tetapi sampai sekarang hal yang sama masih lagi berbangkit. Ya. Akta Pilihan Raya 1958, ya, masukkan Seksyen 9A, sesuatu daftar diperakui atau diperakui semula dan notis mengenai pemerakuan atau pemarkuan semula itu disiarkan dalam warta. Daftar pemilih itu hendaklah disifatkan sebagai muktamad dan mengikut dan tidak boleh dipersoalkan atau dirayu. Ini yang disebut ouster clause dan digunakan terus menerus untuk menidakkan usaha membersihkan. Kita di Parlimen pada Disember 2011 meluluskan ketetapan menerima jawatankuasa walaupun tidak disetujui oleh jawatankuasa oleh Pakatan Rakyat. Tetapi apa yang diluluskan itu juga tidak diambil kira. Ya. Apa dia kebincangan daftar pemilih yang disahkan? Saya sebut tadi 42,000. Ini serius sebab tidak didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Sudah tahu ikut perlembagaan, semua warga negara mesti didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Kedua, soal pemindahan 31,2094 pemilih ke kawasan atau lokaliti pilihan raya tanpa pengetahuan pemilih. Ya. Dan ini juga dibangkitkan dan itulah jawapan SPR 0.3%. Nak bagi jalan, Yang Hormat.
sikit. Ya, sila Pak Salah. Terima kasih ya. Terima kasih Yang Berhormat Matang Pau. Isu-isu yang Berhormat bangkitkan ini dalam Dewan pagi ini sebenarnya dah dibangkitkan dalam pertemuan khas baru-baru ini di antara ahli parlimen semua sekali. Bangkang juga menyokong kerajaan dengan pihak SPR, mengurusi dia sendiri hadir tau. Setiausaha dia semua hadir. Begitu terbuka sekali, telus dan berani pihak SPR untuk berdepan dengan kita semua yang ada banyak isu, banyak pertikaian. Saya nak bagi tahu Yang Berhormat, malangnya waktu itu tak ramai daripada rakan-rakan Yang Berhormat sebelah sana untuk bertanya. Jadi communication gap tu wujud, masih lagi kekal sampai pagi ni. Dan Yang Berhormat mewakili mereka dalam diri sendiri bangkitkan berkenaan dengan isu umpamanya kata tadi bukan warga negara. Dah terjawab masa tu. Ada jawapan dah. Dan berhubung dengan pertukaran alamat pun dah dijawab. Saya rasa anak anda daripada pantai, lembah pantai bangkitkan. Dia hadir masa tu. Dan dah dijawab dah kepada Yang Berhormat lembah pantai. Whether sama ada dia satisfied tak satisfied itu lain, tak boleh nak cakap lah. Bukan? Sebab nak memenuhi kita punya kemahuan masing-masing ni tahu je lah. Kadang-kadang dah tua pun nafsu tinggi, tenaga tak ada. Betul tak? Tenaga tak ada tapi geram selalu. Betul tak? Jadi dengan sebab itu saya rasa tak adil lah kalau Yang Berhormat bangkitkan benda-benda ni di mana peluang telah diberi oleh SPR. Ya? Yang Berhormat sendiri tak pasti hadir. salah dalam mesyuarat itu Subang. ahli parlimen Yang Berhormat Subang. menjerit apa peluang Matang Pau Yang dah Berhormat jelas. Subang. Tak boleh macam ni, Ahmad. Tak boleh. pasti salah sendiri yang menjerit Yang Berhormat. pertemuan itu. Dia nak bagi gambaran Standing order tak membenarkan Yang Berhormat mencela dalam keadaan begini. full description of the meeting. Ya. No, don't lie to this group. Yang Berhormat. You know what you did. Yang Berhormat Subang. You shouted at all of us and you expect a discussion. Ya, ringkaskan Yang Berhormat pasti salah. Sikit je lagi. We have time. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya mohonlah kepada sahabat kita daripada Matang Pau, walaupun kita duduk berasingan, tapi yang apa nama tu, biarlah kita berlaku adil ya kepada sesama kita. Jangan perobok saya. Tu sebab masalah tu bila nak kena ketuk kepala tu pasal itulah Subang tu. Ahmad. Pasal perangai korang ajar, orang cakap elok Yang elok Ahmad. perobok. Betul tak? Itu. Orang cakap baik-baik elok, tak tunjuk Jangan perangai. bohong. Don't give a Subang, false tak boleh impression. Don't mencela give a false sebegini, Yang description. Ya. Talking about. Ya, Terima kasih. habiskan ya. Malaslah nak bercakap lagi. Terima kasih. Boleh saya minta laluan sikit? Ya, macam. Terima kasih Matang Pau, terima kasih untuk speaker. Apakah Yang Berhormat Matang Pau bersetuju kalau saya katakan bahawa siri engagement atau dialog atau pertemuan antara SPR dengan ahli-ahli parlimen itu satu langkah baik. Itu kita tak petikai. Soalnya adalah pertemuan 1 jam, 2 jam itu bukanlah satu perkara baru. Di pihak Pakatan Rakyat, bukan tunggu SPR datang ke parlimen. Bahkan kita naik ke pejabat SPR berkali-kali dalam membangkitkan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu penambahbaikan penjalanan pilihan raya di negara kita. Jadi memorandum, syur, cadangan, dialog itu ya, dalam tempoh 5-6 tahun kebelakangan ini kerap kita adakan. Tapi hasilnya kalau kita cakap soal daftar pemilih sekalipun,
Faktanya ialah kita tidak melihat kesungguhan di pihak SPR. Itu satu. Jadi apa diharap 2 jam SPR datang ke Parlimen untuk menyelesaikan semua? Tak ada. Dewan ini, Datuk Speaker, membentuk sebuah jawatan kuasa pilihan Parlimen. 6 bulan bekerja. Ada interim report, ada laporan akhir. Itu pun, cuba kita tengok reaksi SPR, non-committal dengan izin terhadap isu-isu yang fundamental. Itu isunya. Jadi kalau setakat 1 jam dia datang, itu soal PR exercise. Sebab itu apabila Perkhidmatan PAU tadi bangkitkan, isu yang fundamental apa? Daftar pemilih. Kalau jawapannya 0.3% saja. Sejarah pilihan raya negara kita, ada kawasan yang satu parti menang dengan 2 undi saja. Ya, Don Kemuning 2004, UMNO kalah, Barisan Nasional kalah dengan PAS 2 undi saja. Jadi kalau 0.3% daripada 57,000 di Macang dan 24,000 pengundi Kemuning, dia ada kesan. Itu maksud kita yang memberikan gambaran itu. Atau ya, Perkhidmatan PAU, bila disebut tentang kes Datuk Muhammad Kamil yang membawa kepada pembatalan keputusan pilihan raya di Likas kerana wujudnya pengundi yang diragui, dan itu sangat ada kaitannya apabila Jabatan Perdana Menteri memberi jawapan kepada kita tentang statistik pertambahan penduduk. Datuk Speaker, dari Sabah tahun 1970 penduduk Malaysia 10.5 juta. Tahun 2010 penduduk Malaysia 27.5 juta. Pertambahannya adalah 165%. Di Sabah tahun 1970 636,400 orang. Tahun 2010 ianya meningkat menjadi 3.12 juta. Bertambah sebanyak 390%. Produktif sangat ke orang Sabah. Dan ini ada kaitannya apabila Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mengesahkan dalam penghakiman yang membawa pada pembatalan pilihan raya Likas. Sebab itulah isu fundamental di sini tak boleh dipesongkan dengan 1-2 usikan nakal, baik daripada abang saya, daripada Seri Gading ke atau Pasir Salak. Isu fundamentalnya apa? Ada atau tidak komitmen di pihak SPR? Bila ada usikan nakal? Sebab itulah saya fikir Perkhidmatan PAU membangkitkan perkara yang sangat valid dalam soal ini, yang memerlukan Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan. Ya, silakan. Ada Bagi jalan lagi, Mat. Mohon penjelasan. Sebentar ya, Mat. Minta maaf sebab pengurusi dah bagi notis pada saya. Ada kaitan dengan yang tadi. Ya, sila, Ranau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perkhidmatan PAU karena memberi leluhon. Di negeri Sabah pada 80-an dan 90-an, saya ingin bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam projek IC yang menjadi masalah besar di Sabah ini? Dan siapa yang mendaftarkan 40.000 orang asing sebagai pengundi? Adakah atau bukankah Yang Berhormat Perkhidmatan PAU terlibat dalam perkara ini? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih bantu saya untuk berikan penjelasan. Seperti yang sudah tahu, program ini di bawah Majlis Keselamatan Negara, di bawah Menteri Dalam Negeri, khusus unit khas yang tidak melibatkan mana-mana menteri atau jemaah menteri. Boleh cek rekod, dan saya minta Yang Berhormat dari Ranau minta penjelasan, boleh cek semua rekod atau fail kalau ada menteri lain yang pernah dibawa dalam mana-mana mesyuarat atau mengambil mana-mana keputusan. Ini khusus unit khas dan Majlis Keselamatan Negara bawah Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Perkhidmatan PAU. Sekejap je. Saya ucapkan terima kasih pada speaker dan pada Perkhidmatan PAU dan pada Ranau lah. Saya rasa paling kurang lah apa yang Ranau menyebut ni mengesahkan lah bahawa benda itu berlaku. Ya. Dan inilah poinnya.
Dan kenapa kita buat satu akta ni yang mana yang sibuk tentang 100 meter, 100 meter, 100 meter, sedangkan masalah yang jauh lebih fundamental yang diakui oleh wakil-wakil Barisan Nasional. Diakui. Soal siapa yang bersalah dan sebagainya, janganlah nak distract the issue. Persoalannya sekarang ni pembohongan, penipuan yang dilakukan dengan sedar, dengan sengaja. Kenapa tak ditangani? Ya. Pematang Pau, sila. Terima kasih Shah Alam. Maka sebab itulah Ya, waktu dicadangkan. itu dicadangkan. yang berhormat daripada Pematang Pau adalah Timbalan Tak apa. Perdana Terima Menteri kasih. dan bertanggung jawab Yang hal Maha ihwal di negeri Sabah waktu itu. Sebab itu okey. Kalau yang Muhammad Ranau dan Shah Alam serius sebab ini, maka kita sokong penubuhan Suruhanjaya bebas siasat. Sebab itu ini paling baik. Kerana pelbagai tuduhan dan yang Muhammad Menteri Penerangan pun setuju bahawa kalau betul nak cari kebenaran, cari Suruhanjaya yang bebas, tentukan. Bukan cakap tentukan, hentikan kerja melalui proses korup, memberikan warga negara cara yang tidak telus. Baik di balas saya minta supaya jangan saja dihadkan di Sabah, tapi sebagai satu Suruhanjaya peringkat nasional. Itu kita dah setuju dan sokong. Malah jatuh kuasa yang dipungsikan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri juga telah mencadangkan, tetapi Kerajaan Barisan Nasional masih menangguh. Tetapi kalau insya-Allah selepas pilihan raya ini, kalau ditakdirkan kita menang, kita akan tubuh Suruhanjaya yang benar.